Saya melihat dalam pengamatan, saya bukan melalui pengkajian seperti di universiti, tapi saya lebih terlibat melihat, bertemu bual dan berbincang daripada membuat kajian seperti pihak universiti yang tentulah ilmu dan keadaan mereka lebih hebat mengemukakan fakta-fakta yang berbentuk ilmiah. Saya lebih melihat keadaan yang berlaku. Secara ringkas saya nak menyebut di sini, bukan ucapan panjang, perjuangan terutama di kampus universiti di tahun 60-an, 70-an, 80-an. Waktu itu kampus universiti kebanyakannya dikuasai oleh aktivis kiri ataupun yang dipanggil golongan sosialis. Kalau Universiti Melaya dikuasai oleh AMSU, Universiti Melaya Student Union. Bila golongan kiri menguasai kampus dan juga para pensyarahnya, isu-isu rakyat bergema pada waktu itu. Tetapi bila golongan Islamis mengambil alih, tak kiralah ABIM ke, PAS ke, Ikram ke, apa ke semua, Amanah ke, isu rakyat makin hari makin lesu. Bahkan tak berbunyi lagi. Kenapa jadi begitu? Inilah pandangan saya di akhir buku itu. Saya meletakkan bahawa golongan Islamis mesti membuat pembaharuan. Misalnya, golongan kiri itu dimatikan di Malaysia di antaranya serangan golongan Islamis. Tapi kita lihat, golongan yang kita serang itu sekarang ini mereka sedang menguasai dunia. Khasnya China dan Rusia. Golongan barat yang kita tolak itu mereka mempamerkan ketamadunan mereka. Khasnya bila dibuat kajian oleh George Washington University, negara yang berakhlak Islam, top 20 semuanya negara-negara bukan Islam. Yang saya menyebut dalam buku itu, saya berani menyebut, Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah, sebahagian besarnya dilaksanakan di Jepun. Tidak dilaksanakan di dunia Islam. Artinya bila kita menyerang ideologi yang lain, kumpulan yang lain, mereka akhirnya jatuh dan down di negara kita, tetapi gantinya tak dapat dikemukakan. Islamis gagal di seluruh dunia. Sebut saja negara mana dunia Islam ini yang dipamerkan oleh generasi Islam sekarang. Negara Islam melahirkan pelarian yang begitu ramai, yang kita lihat kaya miskin begitu ketara. Perjuangan keadilan sosial hampir ditinggalkan. Sebut saja kumpulan Islam mana. Slogan yang begitu hebat disebut, kalau Fatimah mencuri nescaya aku potong tangannya. Iaitu menunjukkan equal dalam hal pelaksanaan hukum dan sebagainya, keadilan sosial. Tidak diamalkan di dunia Islam. Sebab itu saya cuba mencari, bila orang sebut satu perkara itu, kita tidak boleh hidup dalam dunia propaganda. Kita mesti berusaha mencari sendiri. Misalnya, komunis amat dibenci. Sosialis amat dibenci. Betulkah mereka ini berkeadaan begitu? Sebab itu bila jadi perjanjian damai antara Malaysia dengan Parti Komunis Melaya, saya pergi ke kem-kem ini. Sama ada kem yang diketuai oleh Rashid Maidin di Pekan Balak Wing, sama ada kem yang diketuai oleh Abdullah Sidi. Saya pergi dan bermalam di sana. Saya pergi ke kem yang kebanyakannya orang Cina di Bentung, Thailand.
Saya temu bual mereka, saya tidur dengan mereka, saya bincang dengan mereka. Saya dapati bahawa kita hidup di bawah propaganda, bukan realiti. Tetapi kita lihat kebencian kepada komunis itu memang bagus, tinggi. Sehingga orang tak benci kepada penjajah yang begitu lama British, tak benci kepada Jepun. Kerana propaganda dihadapkan begitu kepada rakyat. Sebab itu bila saya timbulkan isu Man Indra pejuang kemerdekaan, rumah saya cuba dibakar di Shah Alam. Nasiblah jiran datang memadamnya. Saya ceramah dibaling dengan batu. Kerana mereka dididik propaganda bahawa siapa saja yang melawan kerajaan waktu itu adalah komunis. Walaupun pada waktu itu belum merdeka tahun 50. Merdeka tahun 57. Inilah indoktrinasi yang masuk dalam pemikiran rakyat. Samalah juga dengan propaganda mutaakhir soal Sunni Syiah yang akhirnya membawa kepada pertarungan yang dahsyat. Yang kita lihat sekarang ini, negeri yang mempelopori soal mazhab itu satu demi satu mengiktiraf Israel. Saya nak sebut di sini, sepatutnya intelektual kita memainkan peranan supaya kita bukan hidup di bawah propaganda, tapi kita kena hidup dalam realiti yang sebenar. Orang Melayu amat kuat hal perkauman ini, terutama selepas 60 tahun merdeka lagi kuat. Bila Yang Berhormat Adli mendedahkan dalam Dewan Undangan Negeri bagaimana seorang Tionghoa daripada Singapura bermodalkan $100 Singapura dolar menggunakan orang tempatan dapat mengambil tanah di Melaka 1,100 ekar dengan memiliki sharenya 49%. Orang Melayu tak rasa apa-apa kehilangan itu. Bila didedahkan Forest City, bagaimana bandar itu akan tergadai kepada bangsa asing, kapitalis asing. Didedahkan, orang Melayu tak peduli apa-apa. Tapi orang Melayu amat marah kalau Abu Chimping dibawa balik. Nampak dah bagaimana dibentuk pemikiran sedemikian rupa. Hilanglah tanah, hilanglah negara, tak apa. Jangan Abu Chimping dibawa balik. Sampai bila kita nak berada dalam hidup dalam propagandis yang dicipta ini? Sebab itulah soal perkauman, soal yang sudah jadi persepsi yang amat sukar untuk kita buang. Tambah pula golongan termasuk majlis profesor mendokong pahaman-pahaman seperti itu. Lagi berat. Nak mengubah sesuatu mesti terutamanya dibuat oleh golongan intelektual, kampus, kerana mereka berpengaruh. Dan yang paling berpengaruh di kalangan masyarakat Melayu ni ialah para ulama, agamawan. Tapi sekarang ini kita lihat agamawan tidak ikut lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ikut lagi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sebaliknya kita ikut agama lebay-lebay. Lebay Mesir, lebay Mekah, lebay Melayu. Sebab itu kita lihat soal social justice tidak menjadi tajuk. Hal YNDB, siapa yang bercakap? Bukan alim ulama. Kalau saya bercakap soal Iran, orang menuduh kita berbagai-bagai yang menimbulkan soal ketidakadilan. Dalam hal penghasilan tembakau dan hasilnya dieksploit oleh syarikat British. Ialah seorang ulama Ayatollah Kashani yang bersama dengan golongan nasionalis yang lain akhirnya membawa satu revolusi dan menjatuhkan kerajaan Syah yang pertama. Tapi kita di sini bila hal-hal harta, hal nepotisme, hal rasuah tidak menjadi perjuangan para ulama. Kenapa jadi begitu? Sedangkan kita diberitahu bagaimana Imam Nawawi dijail, bagaimana Imam Syafi'i dihalau satu negeri ke satu negara kerana mempertahankan perjuangan. Tapi ianya tidak berlaku lagi. Ya, kita jangan putus asa. Kita kena mengembalikan kejernihan
Sebab itulah Islam rahmat untuk semua mesti disebut dan ditaja setiap hari supaya kita dapat memperlihatkan kembali kehebatan yang pernah tercipta satu ketika dulu dan sekarang orang Islam yang mengekspor segala yang buruk. Dan kita lihat pelarian-pelarian di dunia Islam sekarang menumpang kasih di negara-negara barat dan mereka dijaga dengan baik dan sebagainya. Setelah negara Islam bergaduh dan bergolak karena peranan lebay-lebay ini yang tidak lagi kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebahagian cetusan buku ini dan saya akan menulis lagi yang akan datang lebih keras insya-Allah. Hal-hal seperti ini supaya kita dapat menikmati kembali dan meletakkan kembali Islam rahmatan lil alamin dan kita lawan isu perkauman habis-habisan. Jangan kita terpengaruh dengan ucapan yang mengatakan orang bukan Islam dia buat baik macam mana pun kita tak boleh sokong kerana dia tak ada pintu taubat. Orang Islam jahat macam mana pun kita kena sokong sebab dia ada pintu taubat. Ini pahaman celaka yang sedang masuk dalam pemikiran orang Melayu sekarang ini. Wallahu alam, itulah cebusan dan pujian yang dibuat oleh Tan Sri tadi ini. Saya rasa terharu, lebih-lebih sangat kot. Saya tak sampailah ke peringkat itu. Tapi kita akan bersama dalam wadah untuk membangunkan semula Islamic civilization dan juga bersama dengan semua kaum dan diminta supaya kita berlomba membuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Tak kira orang Islam dan orang bukan Islam yang buat baik mesti dihormati dan perlu disokong. Wallahu alam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.